Bersama setiap kesusahan ada kemudahan, bersama setiap kesusahan yang sama ada kemudahan yang lain. Maksudnya, sabar dengan satu kali susah, Allah balas dua kemudahan. Allah balas dua kemudahan. Satu benda susah, sabar, Allah bagi dua kemudahan. Allah akan bagi sekali ganda lagi. Memang Allah SWT ni bagi dekat hamba ni semua kena sabar. Sabar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Pertama sekali kerana kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah mengikut cara dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di dalam majlis ilmu, majlis para malaikat, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang akan mendatangkan keuntungan yang berkekalan. Yang mana di dalam majlis seperti ini, di akhir setiap majlis akan ada satu penyeru daripada kalangan malaikat yang akan menyeru, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanah. Bangunlah kamu dalam keadaan kamu semua ahli-ahli majlis telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya buddilat sayyiatikum hasanat. Keburukan kamu telah ditukarkan dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis seperti ini yang kita perlu banyak duduk. Majlis ini ialah maksud majlis perkumpulan manusia yang duduk. Ada juga majlis yang mendatangkan kerugian. Majlis yang mendatangkan penyesalan di hari akhirat. Iaitu majlis yang mana manusia duduk sambil menfitnah, sambil mengumpat, sambil mencerita keburukan saudara Islam, sambil menjatuhkan orang lain. Itu ialah majlis ataupun majlis yang sambil merancang untuk melakukan dosa dan maksiat. Majlis seperti itu ialah majlis yang akan mendatangkan penyesalan kehidupan dunia dan penyesalan dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya yang lain, iaitu kita masih lagi diberi nikmat dapat bernafas menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kalau bagi apa-apa semua kira kan, ada bil air, bil api, semua ada belaka. Tapi Allah Taala bagi ini memang free dan percuma. Dan Allah tak minta apa-apa pun daripada manusia, melainkan Allah SWT nakkan manusia ni menjadi hamba kepadanya. Allah SWT inginkan manusia ni menjadi hamba kepadanya. Cuma manusia ni sama ada mereka nak yakin kepada Rabb yang mencipta mereka ataupun tidak mahu yakin. Kenapa saya kata mahu yakin ataupun tak mahu yakin? Kerana setiap amalan manusia ni adalah berpaksikan kepada keyakinan mereka. Kalau dia tak yakin kepada Tuhan, maka dia tidak akan ada hala tuju.
Apa sahaja yang dia buat ni semua untuk kepentingan zahiriah. Kepentingan zahiriah ni maksud dia kepentingan duniawi, kepentingan zahiriah, sama ada nak dapatkan dunia ataupun nak dapatkan kemasyhuran, apa-apa kepentingan. Tapi jika sekiranya satu orang manusia itu dia meyakini penciptanya, meyakini Allah, meyakini yang bahawasanya kita akan bertemu dengan Allah, kita akan dibalas, kita akan ditanya, maka manusia ni akan melakukan satu amalan itu dengan penuh ikhlas, dengan penuh ingin mendapatkan keredaan Allah, ingin mendapatkan ganjaran akhirat. Tapi keyakinan inilah satu perkara yang susah untuk dapat. Nak dapat betul-betul keyakinan. Sebab apa tuan-tuan? Itulah kerana syurga neraka ni bukan perkara yang nampak. Dosa pahala ni bukan benda yang boleh nampak dengan mata kepala zahir. Tapi kalau duit manusia boleh nampak lah. Tapi kalau dosa pahala ni manusia tak nampak. Kan? Yang boleh nampak ni adalah keyakinan kita kepada janji Allah. Kan? Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah, apakah itu iman? Iman itu ialah ikhlas. Apakah itu ikhlas? Ikhlas itu ialah iman. Menunjukkan berkadarkan keikhlasan satu orang kepada Allah, maka berkadar itulah imannya. Lagi kuat imannya, lagi tinggi ikhlasnya. Lagi tinggi ikhlasnya, lagi kuat imannya. Kalau iman lemah ni, nak ikhlas ni susah. Tapi kalau iman kuat, Masya Allah, senang nak ikhlasnya. Buat kerana Allah. Kan? Dan kita perlu yakin, kerana apa sahaja yang hati kita nak buat kerana Allah, ini Allah SWT akan kira. Kan? Pandangan Allah kepada manusia ni, Allah tidak melihat kepada zahir amalan. Allah tak lihat langsung. Tetapi Allah SWT lihat kepada keikhlasan hati. Amalan itu Allah SWT lihat. Amalan yang dibuat dengan ikhlas, itu yang Allah Ta'ala lihat. Kerana itu kadang-kadang secara zahir satu orang tu nampak ibadat dia hebat, amalan dia hebat, dari segi zahir nampak dia hebat dari segi amalan dia, tapi di sisi Allah, Allah tak pandang pun, dia tidak ada apa di sisi Allah. Ada juga orang manusia yang mana dia biasa-biasa je, tetapi di sisi Allah, di sisi penduduk langit, dia ialah orang yang dikenali. Kenapa? Kerana keikhlasan dia. Kerana apa yang dibuat semata-mata untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Apa yang dibuat semua semata-mata ikhlas. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu selalu mencari majlis-majlis yang dapat menguatkan, meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada janji Allah, keimanan kita kepada kehidupan selepas mati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita dua perkara, kan? Dua perkara yang dapat menyucikan hati. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kan? Inna hadhihi, dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub yasda'u kama tasda'ul hadid. Idza asabahu al-ma' qila ya Rasulullah wa ma jila'uha qala kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Sesungguhnya hati-hati manusia akan berkarat. Hati-hati manusia akan berkarat. Kerana apa hati manusia ini berkarat? Kerana dosa. Dosa yang dibuat oleh mata, dosa yang dibuat oleh telinga, dosa yang dibuat oleh hati, dosa yang dibuat oleh lidah. Maka semua ni akan berbalik kepada hati, menyebabkan hati itu berkarat. Berkarat seperti mana? Ibarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri adalah seumpama besi yang dirosakkan oleh air. Idza asalbahul ma' inna hadhil qulub, sesungguhnya hati-hati manusia tasda'u kama yasda'ul hadid, akan berkarat seperti mana besi itu berkarat apabila dirosakkan oleh air. Idza asabahul ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha,
Maka para sahabat telah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk menyinarkan kembali, menggilapkan kembali hati-hati yang telah berkarat?" Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Yang pertama, kasrah zikril maut, memperbanyakkan untuk ingat kepada kematian. Kenapa kita perlu banyak ingat kepada mati? Kerana apabila satu orang manusia ni banyak ingat kepada mati, maka cinta dunia ni akan jadi kurang sikit. Semua manusia ni cinta dunia, tuan-tuan. Cakaplah siapa pun semua suka kepada dunia. Kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia ni dihiasi sifatnya suka, syahwatnya suka kepada apa? Benda-benda mata, benda dunia. Benda yang nampak dari segi zahir. Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Perkara-perkara ni benda yang manusia suka. Wanita, anak-anak, dan juga harta emas, perak, barang perhiasan, minal qanatiril muqantarat minadh dhahab wal fiddah, barang perhiasan daripada emas dan perak, wal dhahab wal fiddah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, harta, aset, kenderaan, kuda yang ada tanda-tandanya, ataupun kenderaan-kenderaan mewah, wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, binatang-binatang ternakan, ladang, tanah, aset, semua manusia suka perkara ni. Hubbus syahwat minan nisa, kan, wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini harta benda dunia. Di sisi Allah sebaik-baik tempat kembali. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, adalah aku beritahu kepada kamu yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jadi manusia ni memang suka kepada perkara-perkara tersebut. Apabila banyak mengingati maut, banyak mengingati mati, kita ingat satu masa nanti kita akan tinggalkan segala-galanya. Semua yang kita ada, semua yang kita ada akan ditinggalkan. Kaya macam mana pun, hebat macam mana pun, semua akan ditinggalkan. Semua akan jadi milik orang lain. Bila malaikat cabut saja, bila Israel datang cabut nyawa, kan, kita sudah bermakna sejak daripada saat itu kita sudah tidak layak untuk memiliki apa-apa harta sekalipun. Tanah, rumah, kereta, duit dalam bank, duit dalam saham, walaupun berjuta-juta, berbilion, tak kisahlah berapa banyak perniagaan, ladang, binatang ternakan yang menjadi aset milik kita sendiri, peribadi kita sendiri, semuanya kita sudah tidak layak untuk memilikinya, kerana kita sudah pergi buat selama-lamanya. Kerana itu kita perlu buat persediaan sebelum sampai pada hari tersebut, masa tersebut, tuan-tuan. Perlu buat persediaan, kan, perlu hantar harta ni kepada kehidupan selepas mati itu dulu, kan. Nak simpan untuk anak isteri lepas kita meninggal, tak ada masalah, boleh simpan sikit. Jangan pula simpan banyak sangat harta, meninggal dalam keadaan simpan banyak sangat harta, kan. Baru-baru ni satu orang ahli politik meninggal dunia, simpan banyak sangat harta, berbilion-bilion dengar ni, kan. Benda ni dah viral, kita cakap. Yang menyedihkan, waris-waris yang ditinggalkan tu tak boleh nak bersepakat. Padahal kalau dia kata, harta ditinggal tu, waris dapat tu, semua jadi jutawan lah. Ikut faraid dia senang lah, jadi jutawan lah. Jutawan sekelip mata orang kata, kan, dapat harta waris. Tapi itu pun tak boleh nak sepakat, nak lawan lagi, nak fight dekat mahkamah. Cuba kita bayangkan orang masuk kubur tu rasa macam mana. Aku tinggalkan harta untuk korang berebut. Kalau aku tahu lah macam ni, dia rasa apa? Baik aku sedekah kan, siap-siap. Sebelum aku mati, aku syari tahfiz, aku sedekah siap-siap. Aku buat itu, buat ni, buat kebajikan.
Untuk korang aku tinggalkan sikit. Cukup. Nak bergaduh ke apa ke, terpulang. Yang penting untuk aku kat sini tu pahala duk mari. Ni nak guna harta tak mau. Sedekah tak mau, lepas tu bergaduh, berebut harta. Inilah dia tuan-tuan. Inilah keadaan dunia ni. Sebab tu Nabi suruh kita banyak ingat mati. Banyak ingat kepada kehidupan selepas mati. Supaya apa? Kita beringat-ingat, saya ni hebat macam mana sekalipun, macam mana hebat saya sekalipun, tak lama dah. Tak lama dah. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 hari, mungkin 10 hari, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 5 bulan, tak tahu. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi tak boleh lama sangat dah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umur mak aku 60 70 tahun. Lebih pada 70 tu dah kira subsidi Allah Taala bagi tu. Dan kebanyakan majoritinya umur pun tak sampai. Kebanyakannya 70 80 tu dah meninggal dah. Yang lebih 100 pun jarang sangat, susah nak jumpa sekarang ni kan. Makna dia satu perkara yang kita perlu yakin. Kita perlu yakin kita ni akan mati. Kan? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Bila kita banyak ingat mati, banyak kembali kepada Allah, banyak kembali kepada akhirat dan meyakini kehidupan selepas mati, insya-Allah likaila ta'sau ala ma fatakum. Tidak akan merasa duka cita atas apa yang kita tak dapat. Mungkin dalam dunia ni ada orang dapat lebih. Kan, dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Mungkin kita dapat kurang, hidup susah. Kaih pagi makan padi, kaih petang makan petang. Kan? Susah. Tak apa, dikaila ta'sau ala ma fatakum, supaya apa? Kita tidak merasa sedih apa yang kita tak dapat. Kan? Dan juga kalaulah Allah beri kita rezeki lebih pula, wala tafrahu bima atakum. Kita tak adalah terlampau seronok sangat dengan apa yang kita dapat. Sebab apa? Setiap apa yang kita dapat nikmat tu, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita tunaikan hak atas harta tersebut? Wala tafrahu bima. Jadi bila kita tahu ada hak atas harta tersebut, maka kita tidak akan apa? Tidak akan menggunakan harta tersebut sewenang-wenang. Bahkan kita tahu apa yang kita perlu buat dengan harta tersebut. Tak adalah nak terlampau seronok sangat. Sebab itulah orang yang mana iman dia kuat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat 1 juta ringgit ataupun dia rugi 1 juta ringgit, hati dia tu sama je. Hati dia sama sebab iman dia kuat. Sebab dia tahu kalau aku dapat 1 juta ringgit, seronok tu seronoklah juga. Tapi lama-lama biasa, tak ada apa, biasa. Kenapa? Kerana tahu bila dapat ada hak atas harta ni, ada tanggungjawab atas harta ni. Kalau tak dapat, tak ada masalah. Kan? Seperti mana satu orang ulama pada zaman dahulu, tak silap saya Imam Malik, apabila diberitahu padanya kapal dagangan milik dia, mungkin harta yang sangat banyak di situ terbakar, tenggelam, dia relax. Dia seperti kata alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu tiba-tiba ada orang bagi tahu pula, tuan, kapal tuan tak terbakar dan tak tenggelam pun, yang tenggelam tu kapal orang lain. Dia diam sekejap, alhamdulillah, dua-dua alhamdulillah. Lepas tu orang tanyalah dekat dia, tuan Syekh, kenapa masa muda-muda bila diberitahu kapal tuan tu tenggelam, tuan kata alhamdulillah? Yang kedua punya alhamdulillah tu kita orang faham lah, kapal tuan selamat, tuan kata alhamdulillah, itu kita faham lah kan. Tapi bila kita beritahu kapal tuan terbakar, tenggelam, kenapa tuan kata alhamdulillah juga? Itu kami tak faham. Jadi Syekh ni pun dia beritahulah, sebenarnya apabila aku dengar sahaja kapal aku tenggelam tu, aku cek hati aku ni, macam mana keadaan hati aku ni. Aku cek hati aku muhasabah balik diri aku, macam mana keadaan hati aku ni. Adakah sebab Allah uji aku dengan kehilangan harta tu, hati aku ni rasa sedih dengan sebab ujian tersebut, dan hati aku ni tidak boleh redha dengan takdir ketentuan Allah tu. Aku cek hati aku muhasabah, dan aku dapati hati aku ni boleh terima dan redha dengan setiap
ujian daripada Allah. Maka aku bersyukur di atas apa yang Allah beri kepada aku ni, aku katalah alhamdulillah. Kan, aku cek hati aku masa tu. Hakikat kesabaran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, as-sabru inda sadamatil ula. Hakikat kesabaran yang sebenarnya adalah apabila tamparan pertama musibah tu sampai. Masa tu. Kalau lepas sebulan, 2 bulan, setahun tu, barulah saya redha dengan ketentuan Allah. Itu bukan orang yang tak dapat hakikat sabar lagi. Orang yang betul-betul dapat hakikat sabar, tamparan pertama musibah tu, dia boleh bersabar pada ketika itu. Itu yang Allah Ta'ala pandang tu. Dia sabar ke tak sabar? Nak dapat peringkat sabar ni satu peringkat yang sangat tinggi. Kenapa? Tidak ada ganjaran yang Allah SWT janji nak beri no limit, melainkan bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah janji, Allah SWT akan membalas, akan menyempurnakan, akan beri kepada orang yang sabar. Kepada orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab. Ganjaran mereka ni bighairi hisab, no limit. Allah bagi no limit, tak ada had. Allah nak bagi, akan bagi sebanyak-banyaknya dekat akhirat kelak. Allahu Akbar. Orang yang sabar. Tapi tak ramai orang yang boleh sampai tahap seperti itu, tuan-tuan. Jadi Syekh tersebut dia cek hati dia rasa alhamdulillah, aku tak terkesan dengan dunia pun. Alhamdulillah, kan, aku dapat redha dengan ketentuan dan takdir Allah bila sampai berita musibah yang besar kepada aku. Setengah orang ni kalau hilang bila kena macam tu, tuan-tuan, boleh jadi gila, ataupun boleh bunuh diri, putus asa. Masa Covid baru ni, ramai Allah Ta'ala uji, kan. Ada yang hilang kerja, ada yang jatuh miskin, ada yang jadi muflis, yang jadi bankrupt, ada yang bunuh diri. Itu tak sabar lah, tak sabar. Tapi kalau sabar, Masya Allah, setiap kesusahan tu ada jalan keluarnya sebenarnya, kan. Kerana ini janji Allah. Kita orang Islam, kita perlu yakin dengan janji Allah, kan. Bila kita baca surah Al-Insyirah, Allah SWT sebut, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Makna dia di situ perkataan al-usr diletakkan alif lam. Perkataan al-usr diletakkan alif lam, bermakna kesusahan. Diulangkan 2 kali. Lepas tu perkataan yusra, tidak ada alif lam, juga diulangkan 2 kali. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi yang yusra pun tidak ada alif lam, bermakna kesenangan, diulang 2 kali. Al-usr, kesusahan, bersama setiap kesusahan ada kemudahan. Ada alif lam, diulang juga 2 kali. Jadi di dalam kaedah bahasa Arab ni, apabila ada alif lam, dia memberi makna ma'rifah. Apabila sesuatu isim ma'rifah itu diulangkan dia 2 kali, di dalam tafsir menjelaskan mengikut kaedah dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dan zarah, apabila alif lam itu diulangkan 2 kali, ia memberi maksud apa? Benda yang diulang tu adalah perkara yang sama. Perkara yang sama. Tetapi apabila sesuatu isim tu yang nakirah, yang tidak ada alif lam ini, dia diulangkan 2 kali, ia memberi maksud ia adalah 2 perkara yang berlainan. 2 perkara yang berlainan. Maksud dia inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Maksudnya di sini, tafsiran dia, bersama setiap kesusahan ada kemudahan, bersama setiap kesusahan yang sama ada kemudahan yang lain. Maksudnya, sabar dengan 1 kali susah, Allah balas 2 kemudahan. Allah balas 2 kemudahan. 1 benda susah, sabar, Allah bagi 2 kemudahan. Allah akan bagi sekali ganda lagi. Memang Allah SWT ni bagi dekat hamba ni, semua kena sabar. Sabar insya-Allah.
Jadi satu orang syekh tersebut dia mengatakan apabila aku dengar yang kedua rupanya kapal aku selamat, kan, harta aku selamat, maka aku cek hati aku pada masa itu. Adakah hati aku terkesan dengan dunia? Terkesan dengan apa nikmat Allah, apa ni, seronok sangat. Jadi aku rasa alhamdulillah aku tak adalah terlampau tu, maka aku mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang menjaga hati aku. Tu orang tak faham. Ahlullah ni masya-Allah, apa-apa saja dia akan muhasabah dan perlu kembali kepada Allah Subhanahu taala. Inilah umat Islam, tuan-tuan. Kita umat Islam, orang Islam ni adalah ahlun niyah. Orang Islam ahlun niyah, ahli niat. Allah SWT sentiasa memandang hakikat amalan kita kepada hati kita. Masya Allah. Jadi semoga Allah SWT memberi kepada kita semua untuk sentiasa bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak mengingati mati. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang saya bacakan tadi, cara untuk menyinarkan kembali hati itu apa dia? Apa dia cara dia? Yang pertama adalah apa dia? Banyakkan mengingati kematian. Banyakkan ingat kepada kematian. Yang kedua, banyakkan wa kasratu zikrul maut wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kalau tak faham makna pun dah cukup boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi jika membaca dengan tadabbur, masya-Allah, baca dengan tadabbur, maka ia lebih lagi memberi kesan kepada hati. Waktu yang terbaik membaca Al-Quran waktu bila? Waktu pagi sebelum subuh. Dan waktu yang paling terbaik sekali masa bila? Baca Quran di dalam solat, di dalam solat malam. Ini kelebihan kepada orang yang hafal Quran lah. Bangun solat malam, bacalah Quran sebanyak-banyaknya di dalam solat malam. Hanya orang yang amalkan dia tahu nikmat baca Quran. Baca dalam keadaan penuh memberi tumpuan kepada setiap ayat tersebut, maka ia cukup memberi kesan kepada hati. Di dalam hadis jelaskan seumpama bekas kasturi yang mana harumannya semerbak. Dan orang yang hafal Quran lepas tu membaca pada waktu malam. Kerana Allah SWT suruh kita buat amalan ni. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan penuh tartil. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kerana kami telah menurunkan akan kamu, iaitu Al-Quran ni ialah satu qawlan saqila, perkataan yang berat, tuntutan yang berat bagi manusia. Qawlan saqila. Jadi Allah SWT suruh baca Quran ni kenapa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kan? Kerana waktu siang ni kamu sibuk urusan, berbagai urusan. Dan bila kita sibuk dengan berbagai urusan dunia, urusan anak-anak, urusan apa-apa, urusan keluarga, maka kefiat hati kita tu untuk memberi tumpuan kepada akhirat, kepada kehidupan selepas mati, untuk bermuraqabah, itu jadi susah. Jarang sangat orang dapat mengekalkan kefiat hatinya, memberi penuh tawajuh dan tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Satu orang sahabat bersama Rasulullah duduk di dalam majlis iman, cerita syurga, cerita neraka, duduk dalam majlis iman, sehingga sahabat-sahabat Nabi merasakan seolah-olah kami merasakan syurga neraka ni di hadapan kami. Macam tu. Sampai menangis. Ada sahabat yang menangis bila pulang ke rumah, masya-Allah. Balik rumah, jumpa anak isteri bergurau senda, jumpa anak main dengan anak-anak, maka lupa yang tadi duduk dalam majlis Nabi tadi, lupa habis semua. Maka sahabat dia rasa apa? Aku ni munafik kan? Macam tu sahabat Nabi. Patah balik jumpa Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, aku dah jadi munafik. Kan? Maka Rasulullah bagi tahu,
Nak mengekalkan kaifiat ni satu perkara yang susah. Tapi kalau kamu dapat buat, maka kamu pergi mana, malaikat ni akan berjabat tangan dengan kamu. Memang satu benda yang sukar, yang sangat sukar untuk dibuat. Tapi kalau kamu mampu, Masya Allah, malaikat akan berjabat tangan. Dan itu bukanlah biasa sebagai manusia. Bila dah sibuk dengan urusan keduniaan, maka kita akan lupa, sedikit lalai. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita menjaga amalan-amalan kita. Amalan yang pertama sekali perlu kita jaga adalah solat berjemaah. Solat berjemaah ini perkara yang paling penting bagi setiap umat Islam yang nak mengambil tariqah menuju kepada Allah. Tidak ada orang kalau dia tinggal solat berjemaah, dia kata aku ni ahlullah nak menuju kepada Allah. Tak ada. Satu orang ulama pada zaman dahulu, dia beritahu anak murid dia nak beruzlah. Uzlah ni maksudnya nak bersuluk, nak tinggalkan dunia, nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia tanya anak murid, dia tanya, minta laporan. Adakah, dia tanya satu soalan je, adakah dia pergi solat jemaah ataupun tidak? Tiba-tiba dia beritahu dia pergi ke solat jemaah, masih datang lagi untuk menunaikan solat berjemaah. Lalu Tok Guru ni beritahu, guru mursyid ni beritahu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah menyelamatkan anak murid aku yang nak bersuluk mendekatkan diri kepada Allah ini daripada godaan syaitan. Daripada godaan syaitan. Kenapa? Apabila manusia ni dia kata nak dekatkan diri kepada Allah macam mana sekalipun, tapi dia tinggalkan berjemaah, tinggalkan solat berjemaah, maka sudah dia ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Sebab tu tak ada jalan lain melainkan satu hari 5 kali perintah Allah yang paling utama ni kena buat. Setelah kita jaga betul-betul solat berjemaah, maka tambahkanlah amalan-amalan yang lain. Masya Allah, amalan malam, muraqabah, berzikir, beri masa untuk membaca Quran. Dan di samping itu, kita beri masa untuk keluarga dan mencari rezeki. Memang likulli ummatin rahbaniyah. Bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak diajar untuk menjadi rahbaniyah. Apa itu ajaran rahbaniyah? Ajaran rahbaniyah. Ajaran rahbaniyah ni ialah ajaran yang ada pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Maksud rahbaniyah ni, mereka tinggalkan dunia 100%, lalu mereka duduk dekat tempat ibadat. Ada yang mengasingkan diri bersuluk, ada yang duduk dalam gua, ada yang duduk dekat masjid, ada yang duduk dekat tempat ibadat mereka kan. Menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, 100% tinggalkan dunia. Ini ajaran rahbaniyah. Dan rahbaniyah ni ada pada umat-umat yang terdahulu. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh, disaran untuk buat rahbaniyah ni. Kalaulah rahbaniyah itu wujud dan ada sekalipun, satu sahaja sebab, iaitu al-jihad fi sabilillah. Likulli ummatin rahbaniyah, setiap umat ada rahbaniyah. Rahbaniyatu hadhil ummah, rahbaniyah umatku adalah al-jihad fi sabilillah, keluar di jalan Allah. Waktu keluar jalan Allah tu tinggal dunia sementara, tumpu untuk menyebarkan, menghidupkan Islam dalam diri dan juga seluruh umat. Hadhil ummah, rahbaniyah hadhil ummah. Tapi untuk kita bersendirian macam umat-umat terdahulu, tidak diajar untuk umat ini. Bukan satu sunnah. Nak buat boleh, tapi bukan satu benda yang disuruh, yang diajar. Bukan satu benda yang paling afdal untuk dibuat untuk umat ini. Dipanggil ajaran rahbaniyah, tinggal 100%. Bahkan yang paling afdal bagi kita sebagai umat Islam, ada masa kita memberi masa untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ada masa kita mencari rezeki, ada masa kita dengan keluarga, ada masa kita beri masa, kan, 1/3. Itulah kehidupan indah satu orang Islam. Jadi semoga Allah SWT memberi taufik pada kita kefahaman atas perkara ini, supaya kita dapat menempuh tariqah, jalan untuk
suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita baca sedikit hadis berkaitan dengan kelebihan mujtahid. Mujtahid ni ialah orang-orang tertentu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehinggalah dia mampu untuk berijtihad. Kalau orang yang sampai tahap ini, dia tidak boleh untuk menjadi muqallid, bahkan dia perlu ijtihad. Tetapi kalaulah kita orang Islam ni tak sampai tahap mujtahid, maka wajib atas kita muqallid, menjadi muqallid. Muqallid maksudnya orang yang bertaklid, taklid kepada ulama, taklid kepada mazhab, kan? Taklid kepada ulama dan taklid kepada mazhab. Dan memang kita pun risaulah, takut ada tempat-tempat yang tertentu yang membawa kepada fahaman-fahaman yang menolak untuk taklid kepada mazhab. Sekarang ni memang ada pahaman-pahaman macam ni. Pahaman macam mana tuan-tuan? Pahaman-pahaman tak mau ikut mazhab, tak mau terima imam-imam mazhab, nak faham agama ikut kepala otak sendiri. Ini memang masalah. Sedangkan orang yang boleh menjadi mujtahid ni, orang yang sampai kepada peringkat mujtahid. Kalau tak, kita perlu muqallid. Muqallid mana? Taklid kepada salah satu daripada 4 mazhab. Kalau nak ikut 4 mazhab ni, ikut betul-betul, ikut semua. Bukan ikut separuh, tukar-tukar mazhab sehingga ia dipanggil sebagai talfiq. Talfiq ni bahaya. An-Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma fa adrakahu kana lahu kiflan min al-ajri fa in lam yudrihu kana lahu kiflun min al-ajr. Rawahu Darimi. Sayyidina Wasilah bin Al-Asqa meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dan dia memperolehi ilmu, menuntut ilmu dan dia dapat ilmu tersebut. Maksud memperoleh ilmu ni, dia betul-betul dapat kecap, dapat faham hadis, dapat faham Al-Quran, maka baginya 2 bahagian ganjaran. Jadi jika dia tidak memperolehi, maka baginya satu ganjaran. Jadi 2 ganjaran sebab dia cari ilmu dan dia dapat ilmu dan faham ilmu. Tapi kalau dia belajar tapi tak faham, tak dapati dengan betul, maka dia mendapat satu ganjaran kerana berusaha mencarinya itu. Maksud hadis ni ialah mujtahid yang mengeluarkan masalah hukum agama, mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan kepada kaedah bahasa Arab yang sahih. Mujtahid yang mengeluarkan hukum yang betul, maka dia akan diberi 2 ganjaran. Jika salah, dia mendapat 1 ganjaran. Jika keempat-empat a'imah arba'ah, iaitu para imam mujtahid, iaitu imam yang 4, imam mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, berbeza pendapat. Mereka mengeluarkan pendapat mereka berdasarkan setiap masing-masing ada dalil-dalil yang muktabar. Antara keempat-empat pendapat ini, maka satu sahaja pendapat yang betul-betul tepat, yang lain betul tapi tak berapa tepat. Pendapat betul mendapat 2 ganjaran, pendapat yang kurang tepat mendapat 1 ganjaran. Tapi ini untuk siapa? Ini untuk mereka. Untuk mereka. Kerana mereka ada alat. Kerana mereka sampai tahap mujtahid. Bukan untuk kita. Kalau kita nak jadi macam mereka tu, kita belum layak lagi. Bukan kita, bahkan ulama-ulama biasa pun belum layak. Cuba kita bayangkan, mereka ni hafal rijalul hadis,
menghafal beratus ribu juta hadis. Semua hadis dalam kepala otak. Faham Al-Quran, faham ilmu alat, ilmu Al-Quran faham. Tapi sayangnya sebahagian daripada kalangan umat akhir zaman, tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari pun tak hafal. Hadis 40 Imam Nawawi pun tak ingat. Faham tak? Riyadus Solihin pun tak hafal. Quran pun tak hafal, 30 juzuk. Bahasa Arab, ilmu alat bahasa Arab, nahwu soroh pun tak berapa faham. Tapi mendabik dada dan juga naklah kata Imam Mujtahid itu tak betul. Boleh kata Imam Syafi'i tak jumpa ke hadis ni, tak baca ke hadis ni. Ini satu perkara yang tak sewajarnya, tak sepatutnya. Tolak mazhab. Tolak mazhab. Tolak mazhab Syafi'i. Jadi ini daripada segi pengeluaran hukum. Tapi dari segi amalan, setiap orang mendapat ganjaran yang sama. Jadi pengeluaran hukum ni, satu ganjaran, dua ganjaran untuk mujtahid, bukan untuk kita. Kita muqallid orang yang mengikut mujtahid. Jadi bagi mereka yang sebagai tahap mencapai tahap mujtahid, bagi mereka yang mencapai tahap mujtahid, mereka lain. Mereka tepat dua, tak tepat satu. Tapi dua-dua dapat. Setiap muqallid ni kita semualah beramal dalam bab fiqh bersandarkan kepada pendapat mujtahid berdasarkan zannil ghalib. Zannil ghalib makna dia dari segi sangkaan hampir kepada yakin. Itu maksudnya zannil ghalib, hampir kepada yakin bahawanya pendapat itu betul. Pendapat mujtahid tidak dizahirkan betul oleh salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan ijtihad anbiya yang dimaklumkan betul ataupun salah. Berbeza. Ijtihad para nabi akan dimaklumkan oleh Allah betul atau salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam beberapa perkara pernah berijtihad. Tapi kalau Nabi salah dalam ijtihad, Allah tegur selalu. Allah akan tegur dan betulkan. Sebab Nabi ini sebagai sahibul syariah, dia tak boleh silap. Silap Allah akan tegur. Tetapi kalau mujtahid, dia boleh betul atau salah, dan mujtahid ini dia berijtihad dalam furu'iyah. Cuma para nabi dia tak. Kerana apa? Kerana dia adalah sahibul syariah. Apa yang dikeluarkan itu akan menjadi hukum. Oleh kerana itu nabi tak boleh salah. Dia akan menjadi usul. Maka kalau silap, Allah Taala akan menegur. Oleh itu dari segi pahala beramal tidak ada kekurangan pada mana-mana pendapat mujtahid. Ini maksudnya kita perlu faham. Jadi dalam mazhab ada yang baca bismillah dalam solat, ada tak baca bismillah, ada yang angkat tangan, ada yang tak angkat tangan, ada yang baca kunut, ada yang tak baca kunut. Semuanya dapat pahala. Pahala ikut sunnah. Semua dapat pahala belaka. Kita tak ada istilah sembahyang mazhab ni lebih baik daripada mazhab ni. Yang ni dapat pahala lebih, ni dapat pahala kurang. Tak. Semua ikut betul-betul pendapat imam mujtahid mereka, maka dia akan dapat pahala full ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sekadar ini saja perkongsian kita pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup balik dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.